وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk kita terus melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Syawal ini diteruskan lagi sebagaimana ibadah-ibadah yang telah kita usahakan sepanjang di dalam bulan Ramadan, sama ada tadarus Al-Qurannya, kita berjemaahnya, dan juga kita melakukan amalan-amalan ibadah yang lain insya-Allah. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi berkenaan dengan tafsir ayat-ayat hukum. Cuma nanti bila masuk bab Isyak kita berhenti dah. Sebab apa? Katanya ada jemputan kenduri masih lagi dalam mood raya, open house di sana sini, terutama hari Minggu lah kan. Pagi tadi pun 3-4 tempat balon. Kena jaga juga kesihatan tu. Akan nanti habis Syawal nanti macam-macam penyakit yang muncul. Itu yang bila ada orang pernah tanya, Ustaz, kadang-kadang magoda alhamdulillah ni dari sudut produk-produk makanan minuman sunnahnya semakin banyak, semakin dipasar luaskan dari sudut pasaran dia. Tetapi itu hanya sebahagian. Di antara juga kita kata kesihatan Nabi SAW dan juga para sahabat bukan sekadar semata-mata makanan itu sunnah, tetapi cara pemakanan yang juga sunnah. Maksudnya apa? Bagaimana cara Nabi makan? Nabi makan bila lapar bernis kenyang. Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Itu yang makan kurma pun tetap tak sihat. Makanlah kurma ajwaf ke, minyak zaitun ke kita pakai. Tapi Ustaz, kenapa saya sakit? Saya makan apa yang Nabi makan, tapi tak makan sebagaimana cara Nabi makan. Itu juga penting dari sudut kita kata. Jadi jagalah tuan-tuan, open house ni perkara yang uruf yang baik, tetapi dari sudut cara makannya biarlah kita jaga. Kalau nak makan banyak, kena ada senaman, dan lepas tu barulah kita kata kualiti dari baik. InsyaAllah malam ni kita dah tengok masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Sebab surah Al-Baqarah ni panjang, 286, 3 juzuk, kita kata masuk juzuk yang ketiga, yang mana berkenaan dengan ayat yang dipilih oleh pengarang kitab Dr. Ali Muhammad As-Sabuni, Syekh Ali Muhammad As-Sabuni, iaitulah pada ayat yang kita kata 190 berkenaan dengan pensyariatan peperangan di dalam Islam. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Dan perangilah, yakni orang-orang musyrikin, termasuklah juga orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan orang-orang yang memerangi kamu. Akan tapi jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu melampaui dalam peperangan, iaitulah yang kamu lakukan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai akan golongan orang-orang yang melampaui batas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu, kita kata, pensyariatan, iaitu pensyariatan yang dipanggil Al-Qital, salah satu bentuk di dalam jihad Islam. Sebab jihad ni tuan-tuan luas. Jihad ini luas kita kata. Cuma di antara kita kata jihad dan makna yang khusus kepada jihad dalam kita kata beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dia merujuk kepada al-qital, iaitulah peperangan yang berlaku.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang memerangi kamu. Akan tapi batas saja, jangan kamu melampaui batas. Sebab perkara yang melampaui batas adalah Allah Subhanahu wa taala tak suka. Apa sahaja dalam kita kata perkara yang dilakukan, termasuklah perkara itu dipanggil kalaulah ia ibadah tetapi melampaui batas sehingga tak kena dengan caranya, maka Allah Subhanahu wa taala tak suka. Yang pertama dalam ayat ini, yang mana apa yang nak diterangkan, yang diambil hukum berkenaan dengan ayat 100 berapa ini, 190 dalam surah Al-Baqarah ini, iaitulah persyariatan perang itu berlaku secara dipanggil defense, bertahan. Sebabkan apa? Sebab pengarang menyatakan Allah Subhanahu wa taala kata waqatilu fi sabilillah, itu arahan. Dan perangilah di jalan Allah, dan berperanglah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, akan orang-orang yang memerangi kamu. Maksudnya peperangan itu tidak akan berlaku apabila tidak ada orang yang memerangi kamu. Jadi peperangan itu adalah sebagai satu bentuk kita kata ad-difa' ataupun bahasa Inggeris defense, pertahankan diri. Bukan kita kata dari sudut dalam nak cari pasal. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala suruh perang orang yang memerangi kamu, bukan perang terus waqatilu fi sabilillah wala ta'tadu. Akan tapi orang yang boleh diperangi adalah orang-orang yang memerangi kamu. Itu yang pertama. Dari ini jelas menunjukkan kepada kita peperangan di dalam Islam bukanlah pilihan yang pertama, tetapi dia berlaku sebab dia adalah pilihan yang terakhir. Dah orang dah nak bunuh kita, takkan kita kata bunuhlah saya. Bunuhlah saya. Tak betul macam tu. Orang-orang tu dah ambil kayu ke, ambil pedang ke apa, nak katot kita, nak belasah kita. Kita mahu pukullah. Tak apalah. Tak betul cara macam tu. Tetapi kita kata perang apabila orang tadi memerangi kita. Dia macam asal lah kita kata sifat marah. Marah ini di antara sifat asal dia dari sudut sifat mazmumah. Itulah sifat yang dikeji. Sebab itu bila seorang lelaki, dalam satu hadis Nabi SAW, dan dia ada dihimpunkan dalam 40 hadis Imam Nawawi tersebut, ditanya dia seorang lelaki jumpa kepada Nabi, minta Nabi bagi satu wasiat. Ausini ya Rasulullah, bagilah aku wasiat Rasulullah. Nabi kata la taghdab, jangan kamu marah. Sebab sifat marah tu kita tahu dia adalah bila panas daripada kita kata syaitan, iblis kan. Sebab itu dalam hadis yang lain, bila dalam keadaan kamu marah berdiri, ambil wuduk. Dalam marah lagi tak boleh, kamu duduk baring. Nabi pun lah macam mana ambil wuduk sebagai sebab sifat marah itu daripada puncanya api, dan syaitan itu daripada api diciptakan. La taghdab, jangan marah. Laki tadi pun bertanya banyak kali, farad dada miraran, ausini ya Rasulullah, bagi lagi wasiat kepadaku. La taghdab, tanya lagi ya Rasulullah, apa lagi wasiat? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Cerita Pirabi nanti kena jual. Kena jual lah, jangan marah. Asal sifat kita kata marah ini adalah kita kata sifat mazmumah. Samalah sifat perang. Sifat perang ini kita kata asalnya kalau tidak ada apa-apa kestia perkara yang dilarang oleh Allah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu membunuh akan jiwa melainkan dengan hak, iaitulah yang telah dibenarkan oleh syarak. Jadi asal membunuh ni tak boleh. Perang mestilah bunuh. Mana ada perang kita tak bunuh? Perang confirm bunuh. Kalau tak jadi bunuh kita tawan. Tapi memang perang bunuh. Sebab kita guna senjata yang tajam, senjata yang membunuh lah. Walaupun tak tajam, apa sahaja senjata yang nak membunuh. Jadi tetapi apabila perkara tersebut bukan sebagai tujuan utama, tetapi ada kes yang menyebabkan perkara tersebut disuruh oleh Islam, sebagaimana dalam perang tadi, sebagai defend. Orang tadi dah perang kita, dia jadi perkara yang
yang dipuji, sebab itu daripada perintah Allah. Sebab kita melaksanakan bukan sebagai pilihan pertama, tetapi sebagai kita nak mencegah perkara yang kemungkaran yang ada tadi. Dalam sifat marah tadi pun sama. Hukum asal kita kata keji. Tetapi dalam keadaan kalau orang hina Allah, orang cela Nabi, orang kutuk kepada Islam contohnya, kita duk senyap saja, tak betul. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Sukhwatut Tafasir 3 jilid dalam bahasa Arab lah, dia nukilkan, bukan kitab tu kan kitab Imam Nawawi, tapi pengarang tu nukilkan ada kata-kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, manis tughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Sesiapa yang sepatutnya dia dituntut marah, sepatutnya dia kena marah akan suatu perkara tersebut sebab ada kemungkaran, ada masalah ke sebagainya lah kita kata. Tapi yang melayakkan dia boleh marah, manis tughdiba wa lam yaghdab, dia tak marah, fahuwa himar. Maka Imam Syafi'i kata apa, dia seumpama keldai, tak ada perasaan. Sebab keldai ni kalau kat negara Arab, dia bawa macam-macam. Keldai ni daripada barang yang cukup berat, dia ketuk habis punggung keldai tu berbirat-birat sana sini, dia pikul je. Padahal melebihi had muatan. Tapi sebab dia binatang lah. Tapi nak kata tak ada emosi dalam nak defend diri dia. Kita kata kalau orang baik, kita tak payah marah ke dia sebab okey. Tapi kalau ada orang buat jahat ke kita, dia kata kepada Islam, kita marah ke dia, maka itu satu perkara yang baik. Samalah dalam peperangan. Peperangan kita kata dalam membunuh, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh mana-mana jiwa melainkan adanya hak, iaitulah yang diizinkan oleh syarak. Jadi bila dah diizinkan, bila kita buat, maka itulah perkara yang mulia. Tapi bila diizinkan kita tak buat, maka itu adalah perkara yang kecil. Sebab dah perang, tak nak pergi perang. Berlaku seumpama dalam peristiwa peperangan Tabuk. Umat Islam diuji macam-macam. Yang pertama, Tabuk ni perang jauh di luar kota Madinah, jauh kita kata. Yang kedua adalah jauh dalam keadaan panas terik. Yang ketiga dalam keadaan panas terik. Lepas itu pula musim buah berlaku dekat Madinah, banyak halangan. Ada beberapa sahabat tak pergi, antaranya yang popular Ka'ab bin Malik, kita tahu. Tak pergi sebab kita kata dengan buah-buah banyak, maka tengok Nabi SAW kenakan hukuman kepada dia. Sebab apa? Sebab benda yang itu telah diperintahkan, walaupun asalnya adalah tak molek, tapi bila dah perintah dia bertukar jadi molek dan kena buat. Itu kita kata. Jadi dalam peperangan ini, maka jelas dia adalah pilihan yang terakhir, bukan pilihan yang pertama. Pilihan yang terakhir dengan bukan pilihan. Sebab apa? Sebab dia berlaku apabila orang tadi memerangi kita tadi. Yang kedua dalam ayat ini, apa yang nak disebutkan oleh pengarang berkenaan dengan ayat ini, iaitulah kita kata, kalau kita tengok antara bukti kenapa peperangan itu adalah pilihan yang terakhir, bukan pilihan yang pertama. Sebab dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sekiranya mereka tersebut untuk melakukan, kita kata dari sudut perdamaian, maka perkara tersebut kamu terima je. Kamu terima. Sebab apa? Sebab itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukum asal Islam ini adalah membawa sejahtera, bukan membawa kepada keganasan dan juga peperangan. Bukan membawa kepada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Sama lagi, wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwal ladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Andai berlaku peperangan, berlaku orang-orang yang musuh Islam tadi nak berdamai dengan kamu, kamu terima.
sekiranya tidak ada bukti yang kuat mengatakan mereka ini nak melakukan tipu daya. Zahirnya tak nampak jadi nak melakukan tipu daya. Dia nak berdamai-damai, kena terima. Sebab Islam adalah agama yang membawa kepada kesejahteraan, bukan keganasan. Walau macam itu, zahirnya dari sudut tidak ada, kita kata maklumat yang kuat mengatakan nak tipu daya, kita kena terima. Tiba-tiba rupa-rupanya di sebalik daripada itu mereka nak tipu daya Islam. Wa yuridu ay yakhda'uka. Rupa-rupanya orang-orang tadi nak menipu kamu, wahai Muhammad. Fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah bagi kamu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah akan membantu kamu dengan pertolongannya, dan dia akan membantu kepada orang-orang mukmin. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kata pegang sungguh bahawasanya kita kata Islam adalah agama yang perdamaian. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang sebenar-benarnya apabila orang Islam yang lain merasa selamat daripada tangan dan lidahnya. Daripada lidah dan tangan dia, kita kata selamat. Bukan sekadar perang, selamat daripada segala benda yang menyakiti dia. Sebab Islam agama yang sejahtera. Kita kata peperangan adalah jalan yang terakhir, sebab untuk kita kata pertahankan diri. Itu nak dikatakan tersebut. Itulah. Dan lagi dalam ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut perangi alladzina yuqatilunakum, maka jelas kepada kita bahawasanya kita memerangi bukan disebabkan orang itu kafir. Kita memerangi bukan sebab orang itu non-muslim. Kalau bahasa akademik je lah, bahasa Qurannya kafir lah, kita kata. Bukan disebabkan orang itu kafir, kamu kafir, perang terus. Kamu kafir, aku tampar kamu. Kita kata. Bukan sebab itu, tetapi sebab usut yuqatilunakum, mereka ini memerangi kamu. Disebabkan itulah di dalam perbahasan fiqh, bila kita sebut non-muslim ini, maka para ulama membahagikannya ada kepada 4 golongan. Golongan yang pertama dipanggil ahli zimmah, iaitulah orang yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam, dan dia terikat kepada kita kata pentadbiran tersebut, sebagaimana orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Sewaktu Nabi SAW sampai di Madinah, mengasaskan kita kata negara Islam dan membuat piagam Madinah atau dipanggil Sahifah. Sahifah piagam Madinah, undang-undang bertulis. Bukan orang Islam semua dalam negara Madinah tersebut, tapi ada juga orang-orang Yahudi. Maka mereka ini dipanggil ahlul zimmah. Walaupun pada asal permulaan itu tidak ada lagi jizyah, dikenakan jizyah pada akhir tahun ke-9 Hijrah. Itu kita konteks lain. Tapi nak kata itu zimmah tadi, sebab zimmah ni berada di bawah jaminan. Dia memberi jaminan dia akan taat kepada pemerintahan Islam. Islam menjamin dia akan selamat nyawa dia, akan selamat harta benda dia, akan selamat maruah dia, sebab dia sebagai kita kata orang yang menjaga kita kata apa undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Islam tadi. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, hadis yang hasan, Nabi SAW sebut, man adha dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakiti orang-orang ahlu zimmi. Ahlu zimmi ni orang kafir lah. Orang kafir, orang Islam ni. Tapi orang kafir yang kita kata taat ikut pemerintahan, dia tak lawan, dia tak cabar, dan dia tak buat ganggu-gugat kepada pemerintahan Islam yang ada. Faqad adhani. Nabi SAW kata apa? Dia telah menyakiti aku. Jangan main tuan-tuan. Bukan kita buat menaya ke orang Islam ni. Menaya ke orang Islam satu hal, sebab itu Islam, akidah dia tu, akidah Islam yang paling mulia sekali dah. Tapi orang kafir yang zimmi tersebut, maka dia adalah juga terpelihara, sebab selagi mana dia memberikan zimmah dia, jaminannya. Sebab itu dalam kisah peperangan yang berlaku antaranya Bani Nadir tahun ke-4 Hijrah,
Nabi SAW memerangi Bani Nadir, mengepung dan menghalau dia sebab mereka telah melanggar janji dalam nak bersama-sama, kita kata, dalam ikut pemerintahan Islam di Madinah. Bila mereka langgar, lawan, sebab dia telah mencabuli janji tadi itulah. Tapi selagi mana tak, kena jagalah sebab ahlul zimmah. Ahlul zimmah. Yang kedua dipanggil kafir muahad, iaitulah orang-orang kafir yang adanya, kita kata, perjanjian kita. Dia bukan berada di bawah negara Islam. Dia mungkin kafir, orang kafir, orang Islam, dia ada buat hubungan diplomasi. Kalau zaman sekarang senang kata ada hubungan diplomasi. Maka selagi mana perjanjian yang termeterai itu, kita kata tak berlanggar dengan syarak lah. Maka selagi itulah dia, kita kata, selagi mana dia jaga perjanjian tadi. Yang tadi kes pertama dia dalam negara, di luar negara, kita kata dia adalah selamat. Sebab orang Islam ini memang Nabi SAW suruh jaga apa sahaja perjanjian, selagi mana perjanjian itu tidak berlanggar dengan syarak. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla ma harrama Allah wa harrama ma ahalla Allah, atau kama qala Rasulullah SAW. Orang Islam itu ala syurutihim, di atas janji-janji mereka, iaitulah mereka ini wajib menjaga janji-janji yang telah dimeterai. Apa sahaja janji. Orang Islam tak boleh khianat, tak boleh menipu dan sebagainya. Selagi mana perjanjian tersebut bukanlah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan juga bukan juga perjanjian tersebut perjanjian yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka kena pegang. Dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi, sempurnakan janji-janji kamu. Mungkin dia ada hubungan diplomasi dengan kita, ataupun dalam kita kata perjanjian, berlaku asal perang tetapi berlaku sulhul Hudaibiyah, perjanjian kita nak damai, damai kita kata. Maka selagi mana perjanjian tadi ada, maka tak boleh nak kacau. Kalau kita dah terima, walaupun nampak berat sebelah, sebagaimana sulhul Hudaibiyah dah diterima, walaupun zahirnya nampak berat sebelah dari sudut pandangan politik para sahabat, khususnya Sayyidina Umar, nampak berat sebelah, tapi bila Nabi dah terima, kita ikut. Tapi mereka, bila mereka mencabuli janji, maka itulah baru kita kata Nabi ini gertak dia. Bila sampailah berlaku pembukaan Fathu Makkah, kita tahu. Dan ada juga kita panggil kafir, yang dipanggil kafir mustakmin ataupun mustakman dipanggil, iaitulah kafir yang diberikan oleh orang Islam atas permintaan dia, diminta aman. Orang Islam beri keamanan pada dia, selagi mana tempoh keamanan yang diberikan tadi tak boleh nak diganggu, tak boleh nak dicabuli ataupun diusik hak dia tadi. Dalam kes ini para ulama mengatakan di antara yang boleh diambil hukum, seumpama kita kata ginilah, orang-orang pelancong yang dapat visa tu, selagi mana visa tu ada, dia kira sebab visa itu dia minta kita datang satu rumah atau negara orang dalam keadaan yang sah, maka tak boleh kita kata. Melainkan kalau tiba-tiba datang dengan senjata lain, dia datang memang dia minta sepanjang dia berada kat negara tersebut, maka kita kena bagi tempoh keamanan dan kita kena jaga. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah pertama tu bawah sekali, iaitulah wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila dan sekiranya ahadun minal musyrikin istajaraka, salah seorang daripada orang-orang musyrik itu datang ke Mekah dan dia meminta upah kepada kamu wahai Muhammad, supaya bagi perlindungan sepanjang dia berada daripada Mekah ke Madinah tadi, bagi perlindungan, fa'ajir, Allah Ta'ala kata ambil, tindong dia. Di sisi lagi mana kalau dia bukan nak berperang lah, bukan, ambil hatta yasma'a kalam Allah, bagi ambil, jadikan itu tempoh peluang untuk kita nak memperdengarkan dia kepada kalam-kalam Allah. Jadi tempoh itu gunakan sebaik-baiknya untuk kita masukkan dakwah. Dia terima tak terima itu urusan kerja Allah Subhanahu wa taala, hidayah milik dia. Ini kafir muslim.
Yang terakhir dipanggil kafir harbi, iaitulah orang-orang kafir yang memerangi. Maka inilah yang kita kata dia diperangi. Seumpama yang kita tahu Abu Lahab, Abu Jahal semua berperang, maka diperangi. Menunjukkan ulama-ulama kata bila berperang tadi bukan sebab dia itu kafir, tapi sebab unsur berperang, unsur memerangi Islam itu yang menyebabkan orang itu diperangi. Bukan sebab dia kafir. Sebab kafir tak kafir ni adalah hidayah Allah. Orang yang kafir menjadi tanggungjawab kepada kita orang Islam menyampaikan dakwah kepada mereka. Mereka tak terima, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Mereka berpaling daripada kamu wahai Muhammad. Hanya saja tugas kamu Muhammad dan juga tugas orang Islam sampaikan dakwah. Kita kata gitu. Jadi benda ini kita jelas. Bahkan kita kata sebab apa? Sebab dakwah Islam ini tidak boleh nak memaksa orang masuk Islam. La ikraha fid din. Dalam satu ayat tidak ada paksaan dalam nak masuk Islam, perlu Islam. Dalam ayat yang lain, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah kamu wahai Muhammad mahu memaksa orang-orang tadi menjadi orang beriman? Allah Taala tanya, tak kasih. Tak boleh. Bermaksud kafir tadi bukanlah sebab dia itu diperangi, tapi sesuatu kumpulan atau orang itu diperangi sebab kita kata apa? Sebab dia itu adalah orang yang memerangi Islam. Cuma walaupun begitu, kita tidaklah mengatakan orang kafir itu akidahnya betul. Yang salah tetap salah, cuma isu perang tadi. Kita tetap kata hanya agama Islam sahaja yang diterima oleh Allah, kemuliaannya hanya milik Islam sahaja, itu pegangan kita. Tapi dalam isu kita perang yang berlaku tadi, maka jelas bahawasanya adalah disebabkan adanya unsur-unsur yang memerangi, dan dia adalah untuk defense, sebagai kita kata nak mempertahankan diri tadi. Maka di sinilah menunjukkan keindahan dalam Islam, bahawasanya perkara tersebut adalah perkara yang tidak sebagaimana yang disebutkan atau ditomak oleh pihak-pihak musuh. Sebab ada juga kalau kita baca dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan fiqhul jihad, orang-orang ni nak rosakkan imej Islam ni dalam nak mengiyakan Islam itu sebagai terorisme. Kita kata orang-orang yang pengganas. Diambil hadis-hadis dalam ketika mana berlaku konteks peperangan, hadis tersebut sebagai nak menaikkan semangat. Dia kata inilah dalil orang Islam tersebut memang suka berperang, terorisme. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta as-suyuf, al-jannatu fi dhilalis suyuf. Yang maksudnya syurga itu di bawah bayangan pedang-pedang. Dia ambil hadis tu, dia petik hadis tu. Al-jannatu tahta fi dhilalis suyuf, di bawah bayangan pedang-pedang. Dr. Sokotawi ketika mengulas benda ni, dia ada dua perkara. Satu dari sudut kita kata status hadis tu lah, tu kita tak bincang-bincang. Yang kedua dia kata apa? Benda ini keluar ketika mana tengah berperang, tengah konteks peperangan berlaku. Hadis Nabi sebut bagi satu seruan supaya apa? Sahabat-sahabat yang tengah berperang tadi jangan pergi lagi, jangan kecebur pergi lagi. Sebab kita tahu peperangan Islam yang berlaku semuanya bilangan orang-orang kafir lebih ramai daripada orang-orang Islam. Maka dalam keadaan nak meniupkan semangat dan dengan janji dari hasil daripada perang tadi, sama ada syahid syurga Allah ataupun menang, kita akan dapat kekuasaan. Maka kita tahu perang zaman dulu, apatah lagi dengan pedang berdepan-depan, memang nampak kematian di depan. Nak bagi semangat biar nampak matlamat syurga yang menjadikan kita berani nak perang. Orang-orang kata, Nabi pun sebut al-jannatu fi dhilalis suyuf, syurga di bawah bayangan pedang-pedang, maka terus perang. Bukan maksud dalam keadaan biasa, tak tahu apa nak masuk syurga pergi pedang ni belasah. Bukan itu. Dia tak faham hadis tu muncul daripada mana. Itu yang kata bila orang tadi petik hadis tanpa memahami sebab keluar hadis, sebab urut. Kalau Al-Quran panggil sebab nuzul, sebab turun. Kalau hadis dipanggil sebab urut.
Sebab kita kata hadis tadi disebut dikeluarkan oleh Nabi SAW sama ada dari sudut bicara ataupun praktikalnya, maka kena tengok konten tadi itulah. Bila Nabi SAW al-jannatu fi diladis suyuf, supaya sahabat-sahabat yang tengah berperang. Kalau kita kata iman yang otak-otai lah, kita kata Abu Bakar, Umar ni tak payah sebut motivasi yang power dah. Yang kita ada sahabat-sahabat yang kita kata fresh kita dah, ataupun yang rendah sikit iman dia daripada sahabat-sahabat yang besar. Itu yang Nabi tiup. Ada kala dalam peperangan Badar, sebelum nak masuk ke medan perang, Nabi memang jadi syurga ya. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Bangkit, segera pergi menuju kepada syurga yang luasnya langit dan bumi. Sahabat yang seorang didengar punya semangat macam kita lah, kalau sukan apa semangat, kita kata apa, ikut apa lah. Sahabat ni bakhil. Punya kata-kata bakhil. Nabi pun tak tahu apa maksud bakhil. Bakhil ni tak ada kita kata maksud masalah, cuma dia nak menunjukkan, nak keluarkan bakhil. Nabi pun kata ma yahmiluka ila qaulika bakhil. Apa kono tiba-tiba sebut bakhil ni. Aku kata kalau Nabi kata bangkit pergi ke syurga, menuju ke syurga. Nak perang ni, perang Badar, nak masuk medan, Nabi bagi motivasi. Bakhil. Aku kena bakhil ni. Bakhil maksudnya apa ni? Orang tadi pun, sahabat tadi pun kata apa? Arju an akuna min ahliha. Aku semangat sangat supaya aku berharap aku jadi daripada salah seorang ahli penghuni syurga tadi itulah. Itu nak kita kata. Jadi benda-benda ini sebenarnya perlu difahami bahawa cerita tadi itulah peperangan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ada syaratnya. Sebab kalau tak faham, nanti orang akan ambil dari sudut kita kata ayat 191, ayat depan dia je, ayat 11, ayat tadi dia tak baca. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu dia tak baca, dia ambil terus. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yang mana ayat 191 tu maksudnya apa? Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah siapa-siapa saja yang kamu jumpa. Kalau tak baca sebelumnya tu bahaya ni, itu yang jadi teroris tu. Bunuhlah mana-mana saja orang kafir, orang musyrik yang kamu jumpa, bunuh. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kamu halau dia seumpama dia halau kamu. Itu yang orang-orang kita kata musuh Islam dia ambil tu, dia tak ambil kita kata sebab ataupun faktor kepada pensyariatan tadi. Sedangkan bila Allah Ta'ala dah turunkan perang sebab mereka perang kamu, motivasi dia waktu itu jangan kamu takut-takut nak pertahankan diri. Sebab yang bila kamu jumpa tadi orang yang nak perang kamu, takkan dalam medan perang nantilah kita bunuh ni, dia bunuh kita. Itu yang maksud waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kita kata tadi dari perkara tersebut kena fahami konteks perbahasan dia secara luas supaya apa tak timbul salah faham yang berlaku. Sini masuk waktu dah. Masuk dah. Jadi saya kira dah masuk waktu dan kita masih lagi dalam fatrah meraihkan hari raya open house semua. Depan ni pun tuan-tuan ada jemputan semua, jadi cukuplah sekadar itu. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah dalam pertemuan kita berkenaan dengan ayat ini tentang persyaratan perang di dalam kita punya kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim